Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله. Dapat kita teruskan pada sesi kali ini pembelajaran kita Usuluddin. Ya, kita pada sesi kali ini meneruskan pembelajaran kita pada tajuk yang seterusnya. Ya, kita masuk kepada babul hadis, bab hadis pula pada tajuk yang keempat ya pada kali ini, yang mana tajuknya adalah halawatul iman. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan halawatul iman? Halawah ya, kemanisan. Ya, hari ini kita nak membicarakan tentang kemanisan iman ya pada buku teks muka surat 133 sehingga muka surat 135. Ya, kita masuk. Kita lihat dahulu hadis yang kita akan pelajari pada hari ini. Ya, ayo kita baca sama-sama. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. Ya. Maksud daripada hadis ini adalah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang itu, dia akan mendapat kemanisan iman. Ya. Yang pertama, Allah dan Rasulnya adalah lebih dicintainya berbanding yang lainnya. Yang kedua, jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali kerana Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilemparkan ke dalam neraka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kita lihat kepada ma'anil kalimat al-mukhtarah, ya, beberapa kalimat yang kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, salasun, ya, disebutkan dalam hadis ini tiga. Apa yang maksud tiga disebutkan dalam hadis ini? Iaitu salasun khisalin, ya, tiga perkara. Au sifatin, ataupun sifat. Ya, dimaksudkan tiga yang dalam hadis ini bermaksud tiga perkara ataupun tiga sifat, ya, untuk kita mendapatkan halawatul iman itu tadi, ya, untuk mendapatkan kemanisan iman. Yang kedua, man kunna, ya, apakah yang dimaksudkan man kunna? Ada padanya, bermaksud wujidna, iaitu wujidna, yang ada, wa husilna, atau yang terhasil. Siapa yang ada ataupun terhasil padanya tiga perkara itu, maka dia dapat kemanisan iman. Ya. Dan yang ketiga, halawatul iman, ya, kemanisan iman. Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan kemanisan iman itu? Ya, yang dimaksudkan dengan kemanisan iman itu tadi adalah al-iltizazu, ya. Al-iltizazu wa mailul qalbi ilaihi, ya. Al-iltizaz ini merasai kemanisan, merasai kemanisan, wa mailul qalbi, ya, dan cenderungnya hati ilahi kepadanya, kepada keimanan itu. Dan yang keempat, an ya'uda fil kufri, kembali kepada kekufuran. Apa yang dimaksudkannya itu? Ay yasira ilal kufri, iaitu menjadi semula kembali menjadi kufur. Itu maksudnya. Kembali kepada kufur maksudnya kembali menjadi kufur. Wa yazubillah, ya. Kita lihat kepada syarah hadis ijmalan, syarah kepada hadis ini. Ya, hadis ini menceritakan tentang al-imanu billah.
Beriman kepada Allah ini halawatun, suatu kemanisan. Bukan kemanisan makanan, ini suatu kemanisan di dalam hati lah, bermaksudnya iman kepada Allah ni suatu kemanisan, maksudnya benda yang kita suka. Walazatun, dan juga satu kelazatan ataupun satu keindahan. Itulah yang nak dapat digambarkan dengan iman kepada Allah ini, ya. Wahadhil halawatu, dan kemanisan ini, kemanisan iman ini, la yazuquha, tidak akan merasainya, kullul mar'i, ya, setiap orang. Bukan semua orang boleh dapat kemanisan ini. Kemanisan iman ni bukan semua orang boleh dapat, ya. Siapa je yang boleh dapat? Bal, bahkan yazuquha, yang dapat merasainya adalah man tawaffarat, siapa yang memenuhi fihi, padanya, pada diri orang itu, salasu khisalin, 3 perkara ini. Siapa yang memenuhi, siapa yang dapat tunaikan 3 perkara ini, barulah dia akan merasai, baru dapat kemanisan iman itu. Apa dia? Yang pertama yang disebutkan daripada hadis ini, mahabbatullah wa rasulihi, ya, kasih sayang ataupun cinta kepada Allah dan Rasulnya, aksaru mimma siwahuma, ya, lebih banyak daripada selain daripada keduanya. Maksudnya Allah dan Rasulnya adalah martabat yang tertinggi, yang paling perlu kita cintai, yang paling perlu kita sayangi, berbanding daripada apa-apa yang lain, ya. Termasuklah ahli keluarga kita, ibu bapa kita, sanak saudara, itu semua yang lain, ya. Yang paling utama Allah dan Rasulnya dahulu. Kemudian baru yang lain-lain itu. Allah dan Rasulnya yang tertinggi, yang perlu kita kasih, yang perlu kita cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, mahabbatul mar'i fillahi, ya. Dah cinta Allah dan Rasul itu pada martabat yang tertinggi, barulah masuk yang kedua, mahabbatul mar'i. Kita mencintai, mengasihi seseorang itu, bukan setakat kita suka-suka kerana diri kita, tapi fillahi, kita cinta seseorang itu juga kerana Allah. Baru kita peroleh kemanisan iman itu. Jika kita cinta orang itu kerana suka dia, suka tengok muka dia, handsome, cantik, itu bukan kerana Allah. Macam mana cinta manusia kerana Allah, nanti kita akan lihat. Dan yang ketiga, perkara yang ketiga adalah karahatul audati. Karahah, kita rasa benci, al-audah, untuk kembali ilal kufri, kepada kekufuran, kepada orang yang sebelum ini dia kufur, kemudian kembali kepada fitrah Islam, dia membenci untuk kembali kepada kufur. Atau orang yang memang dah sedia ada, memang duduk dalam keadaan yang suci Islam, dia takut diri dia itu akan terjerumus ke dalam kekufuran, ya. Itu bila kita penuhi 3 perkara ini, barulah kita peroleh kemanisan iman itu. Ya, kita lihat satu persatu itu tadi. Alamatu halawatil iman, ya, tanda-tanda kemanisan iman, ya, yang disebutkan 3 perkara tadi. Yang pertama itu mahabbatullah wa rasulihi, ya, kasih sayang, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Macam mana kita nak memperoleh kasih sayang Allah dan Rasulnya itu, ya? Tuhasilu, kamu dapat menghasilkan cinta Allah dan Rasul itu bifi'lil wajibat, melakukan perkara yang wajib, perkara yang Allah suruh yang wajib, wal mandubat, dan juga perkara-perkara yang sunat, wa adamu mukhalafatihima, dan tidak mukhalafah, tidak melanggar, tidak mengingkari kedua-duanya, tidak mengingkari Allah dan juga tidak mengingkari Rasulullah. Ya, insya-Allah kita akan dapat mahabbatullah, ya. Yang pertama, ya, cara dia kita buat yang wajib, buat yang sunat, dan juga jangan mengingkarinya. Tanda yang kedua itu tadi, mahabbatul mar'i fillah, ya. Kita cinta seseorang itu kerana Allah, ya. Kita peroleh antuhassilal hubba, ya, kita terhasilnya cinta itu fillah, kerana Allah, wal bughda fillah, dan kita benci sesuatu itu kerana Allah. Kita akan dapat cinta. Maksudnya apa namanya? Kita suka, kita sayang kepada seseorang itu berlandaskan syarak. Jangan kita suka seseorang itu jika orang tu buat jahat, buat kezaliman. Itu bukan cinta kerana Allah. Kita cinta kerana Allah, dan juga kita benci kerana Allah jika bersuka pada seseorang itu.
Dan yang ketiga, karahatul audati ilal kufri, ya, benci untuk kita kembali kepada kufur ataupun takut untuk kita terjebak dalam kekufuran, ya. Idza dakhala al-iman, ya, jika telah masuk iman fi qalbil abdi, ya, ke dalam hati seorang hamba itu. Bila iman dah masuk dalam hati kita, wa saddaqahu, dan kita membenarkannya, membenarkan iman itu, membenarkan iman itu, fa inna min abrazil dalail, ya, fa inna min, maka itu adalah abrazil dalail, ya, tanda paling utama ala sidqihi, ya, ke atas pembenarannya, ya, adalah wa khaufahu, adalah kita takut minal audah, untuk kembali ilal kufri, kepada kekufuran. Itu dah 3 tanda untuk mendapatkan kemanisan iman. Mahabbatullah, mahabbatul mar'i fillah, wa karahatul audah ilal kufri, ya. Itulah dia perbahasan daripada hadis ini, ya, yang Nabi sebut, ya. Bukannya mudah untuk kita dapatkan kemanisan iman itu. Kita perlu berusaha untuk mendapatkannya. Dan yang terakhir dalam bab ini adalah ma yurshidu ilaihil hadis. Apa yang dapat kita peroleh daripada hadis ini, ya, pengajaran dia. Yang pertama, innal imana, ya, adalah iman itu halawatun, suatu kemanisan, walazzatun, dan juga kelazatan, yahussuha, yang dapat dirasai oleh al-muqarrabun. Muqarrabun, orang-orang yang dekat, maksudnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa yang dekat dengan Allah pasti akan merasai kemanisan dan kelazatan iman itu. Yang kedua, al-hassu, galakan, alal ikhlas, untuk kita ni ikhlas, mahabbatun nasi, ya, kita cinta sayang kepada manusia. Kita sayang kepada manusia juga perlu ikhlas, wa tamhisiha, dan juga menyucikannya lillahi, kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang ketiga, al-hasu, ya, galakan ala ittiba'i, untuk kita mengikut al-awamiri, ya, segala titah perintah Allah, wajtinabi, dan juga menjauhi an-nawahi, larangan-larangannya. Ya, kita galakan untuk kita ikut perintah Allah dan juga larangannya kita jauhi, linaili, untuk mendapatkan mahabbatullah wa rasulihi, untuk mendapatkan kasih sayang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Itulah dia berkenaan dengan halawatul iman, ya, kemanisan iman. Siapa yang ingin merasainya, cuba kita tunaikan, cuba kita untuk dapatkan ketiga-tiga perkara itu, ya. Mahabbatullah, mahabbatul mar'i fillah, dan karahatul audah ilal kufri. InsyaAllah kita akan memperoleh keimanan, ya, yang sangat lazat dan manis itu, ya. Sekian saja untuk tajuk kali ini, ya. Moga-moga ia memberikan manfaat kepada kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian. Cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.